اللازمين على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ما بعد، إخوة الإيمان مسلمين muslimat kasih Allah, alhamdulillah, syukurillah. Pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi melimpahkan kurniaan-Nya kepada kita pada saat ini, pada pagi ini, teman-teman yang dikasihi Allah. Kita menikmati nikmat kehidupan, nikmat iman dan juga nikmat Islam, serta nikmat keamanan dan kesejahteraan. Nikmat yang nikmat-nikmat ini kalau kita perhatikan tidak terdapat pada sebahagian daripada saudara seakidah kita yang berada di tempat-tempat yang tertentu. Secara khususnya lagi, teman-teman dikasihi Allah, saudara seakidah kita yang berada di bumi Filistin ataupun di bumi-bumi lain, di China, etnik Uyghur, yang kemungkinan kita pun kadang-kadang tak berapa perasan bahawa mereka juga sebenarnya menghadapi tribulasi penindasan daripada pihak yang tertentu. Itu juga dikhabarkan di sebahagian tempat di Kashmir, itu juga, dan beberapa tempat yang mungkin hampir dengan kita di sekitar jiran-jiran kita ini, negara jiran negara kita ini. Kita tidak tahu apakah nasib mereka, teman-teman yang dikasihi Allah. Mereka diuji tidak mendapat apa yang kita dapat. Tapi kalau difikirkan, sebenarnya kita yang diuji dengan nikmat itu. Mereka tidak dapat melakukan amalan-amalan yang rutin, yang biasa dibuat oleh mana-mana orang Islam dalam keadaan yang aman tentera. Itu bukan pilihan mereka. Mereka tak dapat tunaikan amalan-amalan itu. Tapi kita di tempat kita, teman-teman yang dikasihi Allah, Allah Ta'ala beri nikmat-nikmat ini. Tidak ada rumah Allah Ta'ala, tidak ada surau-surau yang dimusnahkan oleh mana-mana pihak. Tidak ada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dihancurkan oleh mana-mana pihak, tinggal gitu, tidak ada. Jadi sebab itu bila difikirkan, mungkin kitalah yang sebenarnya diuji dengan kenikmatan dan juga dengan kemewahan hidup, walaupun tak mewah sangatlah. Tapi dibandingkan dengan teman-teman yang diuji di negara-negara yang kita sebut, di tempat-tempat kita sebut tadi, ya sudah pasti kelihatan kita yang diuji. Dan sebahagian besar kelihatan daripada kita dari segi mata zahirnya, pandangan zahir, tewas dengan dia itu. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di kalangan mereka-mereka yang menginsafi hakikat diri dan keadaan diri dan mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari tersebut tentang nikmat. Hari apa, teman-teman yang dikasihi Allah? Yaumuddin, hari agama, hari Allah Ta'ala membangkitkan semua makhluk dan Allah Ta'ala sendiri yang berhisab. Teman-teman yang dikasihi Allah, pada pagi ini kita hendak berbicara, ataupun lebih tepat lagi, kita hendak melihat, memperhatikan beberapa potong ayat Al-Quran Al-Karim yang mana Allah Ta'ala menggambarkan tentang satu jenis manusia dan pendiriannya terhadap hari kiamat.
Perbahasan ini, perincian ini boleh kita dapati ataupun pada pagi ini kita hendak melihat daripada sisi surah Maryam. Surah Maryam ada juzuk yang ke-16 pada ayat 77 hingga 80. 77 hingga 80. Ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita alladhi kafara biayatina wa qala la'utayanna malan wa walada attala'a al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal 'adabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda. Sadaqallahu alazim. Itu 4 ayat daripada surah Maryam. Jadi kita tak bicaralah tentang mukadimah ataupun perihal latar belakang surah Maryam ini, tapi kita terus sahaja menumpukan kepada 4 ayat tersebut. Teman-teman yang dikasihi Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebut ayat 77, afara'aita alladhi kafar, tidakkah engkau lihat, afara'aita, tidakkah engkau lihat, engkau ini, khitab ini atau ujaran ini ditujukan kepada Rasulullah SAW, tapi kepada kita semua jugalah, umat Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika mana ayat ini diturunkan, ayat ini kata para alim ulama merujuk kepada seorang individu yang tertentu. Tidakkah engkau lihat alladhi kafar, orang yang kufur, seorang ataupun orang yang kufur. Siapa dia? Kita lihat siapa ini. Kufur, menolak, tidak beriman bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Biasaannya teman-teman yang dikasihi Allah, bila sebut ayat ini, sebahagian ulama menyatakan dua lah ayat ini, kadang-kadang maknanya tanda. Tanda kekuasaan Allah, sama ada tanda-tanda yang dilihat dalam penciptaan alam ini, ataupun satu lagi ialah tanda-tanda yang hadir dalam ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada manusia. Itu disebut al-ayatu al-kauniyah ataupun al-ayatu al-matluwah. Ayat tanda-tanda penciptaan ataupun tanda-tanda yang dibacakan, kebesaran, tanda-tanda kebesaran yang dibacakan. Wa qala, dan tidakkah engkau lihat, maknanya lelaki ini dia cakap apa? Lelaki yang kufur ini dia kata apa? La'utayanna malam wa walada, aku akan diberikan malam, harta, wa walada, dan juga anak. At-tala'al ghaib, ini ayat yang ke-78. At-tala'al ghaib, at-tala'a ada dua patah kataan di situ. Satu a, satu lagi ittala'a. Tapi berlaku idgham di situ kan. At-tala'a. Jadi maksudnya a yang pertama itu maksudnya adakah, tanda soalan. Adakah dia tala'a, melihat al-ghaiba, perkara ghaib? Adakah dia mengetahui perkara ghaib? Lelaki ini. Amittakhadha 'inda ar-rahmani ahda, ataupun dia telah mengambil ahda 'inda ar-rahman, di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. Apa dia ahda? Perjanjian. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Maryam ini ayat 79. Allah Taala sebut kalla. Kita biasa dengar perkataan kalla kan bila baca, terutama juzuk. Juzuk banyak kalla ni, juzuk 30. Biasa kita lupa kan. Kalla
huruf yang digunakan untuk menidakkan statement yang terdahulu dan mengiyakan statement yang datang selepas pada perkataan kalla. Kebiasaannya penterjemah Al-Quran menterjemahkan perkataan ini dengan sekali-kali tidak. Jadi maknanya, adakah dia mampu melihat perkara lain, atau adakah dia mengadakan perjanjian dengan Tuhan yang Maha Pemurah? Kalla, sekali-kali tidak. Maknanya perkataan kalla itu menafikan statement yang dibuat oleh ayat 78 itu. Tak melihat perkara lain, tak ada. Perjanjian dengan Tuhan yang Maha Pemurah juga tidak ada. Tetapi apa yang ada ni? Statement yang datang selepas kalla itu. Apa dia? Sanaktubu ma yaqul. Itulah benda yang akan berlaku. Ya. Kami akan menulis apa yang dia sebut. Wa namuddu lahu minal adabi adda, dan kami akan namuddu lahu, panjangkan, tambahkan baginya. Apa dia? Berganda-ganda akan azab. Kata Allah SWT dalam ayat 79. Jadi nafikan tanggapan lelaki yang kufur ini dalam dua keadaan itu. Adakah dia tahu gaib pada dia, atau ada perjanjian dengan Tuhan yang Maha Pemurah tadi. Tapi yang pastinya kami akan tulis benda disebut. Kami akan tambah azabnya. Itu benda yang sahih. Itu teman-teman dikasih Allah. Dan ayat 80, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut wa narithuhu, kami ambil. Asal maknanya narithuhu, kami mewarisi. Bukankah bila si fulan ini mewarisi sesuatu daripada arwah ayahnya atau ibunya, dia mengambil apa yang diwarisi itu? Itu wa narithuhu, dan kami mewarisi, maknanya kami ambil ma yaqul, apa yang disebut. Apa yang disebut tadi? Dalam ayat 77 kan dikata lelaki yang kufur ini, dia kata apa? Lahu tayanna, aku akan diberikan harta dan juga waladah, dan anak. Jadi Allah Ta'ala balas balik tanggapan lelaki ini. Wa narithuhu, kami ambil ma yaqul, apa yang disebut, hartanya dan juga anak-anak. Dan kemudian Allah Ta'ala surah Maryam ini, ataupun surah ayat 80 ini mengakhiri dengan satu hakikat yang bukan sahaja berlaku kepada lelaki ini, tetapi juga berlaku kepada kita semua. Apa dia? Wa yatina farda, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Teman-teman dikasih Allah. Jadi sebahagian ulama mengatakan bahawa ayat-ayat ini bolehlah diberikan makna intisari atau intipatiyah. 4 ayat ini ialah berkaitan tentang ujaran ataupun tanggapan orang-orang musyrikin yang tak beriman kepada hari akhirat. Ayat-ayat ini memperlihalkan tentang tanggapan mereka tentang hari akhirat. Tapi soalan pokoknya, mereka ni beriman atau tidak dengan hari akhirat? Itu persoalannya. Lalu mereka sebut, ini kata ulama tentang hari akhirat, lahu tayanna ma'lahu wa walada, aku akan diberikan harta dan juga anak pinak. Bukanlah kerana mereka beriman bahawa dengan hari akhirat, mereka tak beriman. Tapi kenapa mereka buat begitu? Istihza'an, disebut ya, wata'nan. Mereka sebut itu saja tu, nak buat kelakar, nak memperlekehkan apa yang diajar oleh Rasulullah SAW, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, iaitu hakikat kewujudan hari kiamat dan juga apa yang berlaku di dalam hari kiamat itu. Itu sebenarnya, teman-teman yang dikasihi Allah, itu tadi terjemahan, itu tak baca tafsirnya lagi. Sebelum itu, para ahli ulama dan sebahagian besar kitab-kitab tafsir bila membicarakan ayat-ayat ini, dia akan bawa satu riwayat hadis yang dikategorikan sebagai sababun nuzul, sebab turunnya ayat-ayat ini. Jadi bila kita baca, kita rujuk sababun nuzul, kita akan faham.
apa sebenarnya yang berlaku, siapakah lelaki ini, melibatkan siapa. Jadi terdapat sekumpulan ulama telah meriwayatkan satu hadis berkaitan dengan ayat, 4 ayat yang kita baca daripada surah Maryam ini. Antaranya akhrajal a'immah, para imam telah mentakhrijkan, membawakan hadis ini dalam kitab mereka. Antaranya siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dia bawa satu hadis berkaitan dengan ayat ini. Bukan Imam Ahmad sahaja, bahkan imam-imam hadis yang datang selepas ini. Antaranya Asy-Syaikhani, 2 orang syekh dalam bidang hadis, iaitu Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Begitu juga para imam hadis yang lain, Al-Imam At-Tirmizi, Al-Imam Tabarani, Al-Imam Ibn Hibban, bawa satu riwayat. Para ulama bawa satu riwayat yang sampai kepada seorang sahabat bernama Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat ini, teman-teman yang dikasihi Allah, boleh jadi sebahagian daripada kita jarang dengar nama ini. Tapi Khabbab bin Al-Arat ini adalah di kalangan para sahabat yang awal masuk Islam. Yang awal masuk Islam dan yang teruk mendapat tribulasi fizikal semasa awal dakwah Islam. Ada riwayat mengatakan dia ni dipukul, dibalun dengan golongan-golongan VVIP musyrikin Quraisy. Ada sebut begitu. Ada riwayat juga menyebut bahawa dia pernah dipakaikan baju besi yang dipanaskan. Baju besi panas pakai kat dia. Bila dah sejuk, mereka tarik baju besi. Bayangkan besi yang panas dikenakan pada kulit seseorang, sudah tentulah kulit itu melekat. Jadi bila ditarik, cabutlah kulit. Itulah Khabbab bin Al-Arat sebagai riwayat seperti itu. Dan ada riwayat mengatakan Sayyidina Umar pernah memberikan kredit pujian. Dia berbicara tentang perjuangan, jihad dan sebagainya. Lalu Sayyidina Umar kata, kalau siapa-siapa nak tahu apa makna perjuangan, sabaran, begom itulah sabar di dalam agama. Sayyidina Umar kata, Khabbab kau bangun. Khabbab pun bangun, angkat baju kau. Jadi dia angkat. Nampaklah parut-parut yang dia dapat hasil daripada siksaan musyrikin Quraisy. Lalu Umar kata, inilah arti orang yang sabar dalam dakwah, dalam perjuangan. Oh, kita tak ada satu parut dekat badan kita. Ada parut apa-apa tak? Kerana menegakkan agama. Oh, tak ada. Itu tak ada. Tapi kalau surau buat korban sebagai contoh kan, buat korban rapah tu cedera sikit, bolehlah dia kira kan. Kenapa tangan ada parut? Alhamdulillah masa buat korban itu kena sikit. Tapi janganlah korban tahun depan saja dia tahu tangan, tak jadi. Itu. Jadi Khabbab bin Al-Arat dikatakan berlaku, kata para imam yang meriwayatkan hadis ini yang berkaitan dengan 4 ayat kita baca tadi. Daripada Khabbab bin Al-Arat, Khabbab sendiri bercerita. Dia kata, kuntu rajulan qainan. Aku dulu, kata Khabbab, adalah lelaki yang bekerja. Sebahagian riwayat kata haddad, tukang besi. Itu yang kita sebut tadi tu. Aku dulu tukang besi. Khabbab bin Al-Arat. Wa kana li 'ala al-'As bin Wa'il dainun. Bagi aku ke atas Al-As bin Wa'il. Keluarlah nama lelaki yang dimaksudkan. Bagi aku ke atas Al-As bin Wa'il hutang. Ayat kampung kita mudahnya, Al-As bin Wa'il berhutang dengan itu asal. Al-As bin Wa'il ini adalah pemuka Quraisy, ataupun nak kata pemuka antara individu yang kuat menentang Islam. Kalau kita lihat
peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah. Sebagai contoh, perbincangan. Ada beberapa kumpulan datang jumpa Rasulullah, suruh stop buat kerja dakwah, siap offer lagi beberapa tawaran. Ni rasuah lah teman-teman dikasih Allah. Hendak tak engkau jadi raja? Ni grup ni datang jumpa Nabi. Hendak tak engkau, kami jadi, kalau kau nak jadi raja, malaknaka. Gerombolan ini datang, antaranya Abu Sufyan dan sebagainya. Kami akan lantik kau jadi raja. Kalau kau nak jadi kaya, kami kumpul harta bagi engkau. Kalau kau nak jadi ketua, kami akan melantik kau jadi ketua. La naqta amran, kami tak akan putuskan satu perkara sehinggalah kami rujuk pada kau. Ada sebagian riwayat tambah, kalau kau nak kahwin dengan mana-mana perempuan yang paling cantik di kota Mekah ni, kami kahwinkan kau. Antara yang datang ni Al-As bin Wa'il lah. Dan banyak lagi perkara-perkara yang dibuat oleh Al-As bin Wa'il. Riwayat-riwayat yang menunjukkan Al-As bin Wa'il ini orang yang menentang Rasulullah, menentang Islam dengan mulut yang begitu cerupa. Nah, riwayat-riwayat itu. Ini kalau orang faham, orang pekat dia panggil megeng, dia panggil. Orang yang pekat. Orang Kelantan mungkin panggil kedebel. Allah Ta'ala lah. Orang Ganu panggil begong. Begitu. Ini memang jenis pola atau bentuk mereka yang menentang Rasulullah ni ada banyak bentuk, teman-teman, style. Tapi persamaan di antara mereka sama, menentang Allah dan Rasulullah. Abu Sufyan, sebagai Abu Sufyan rahimahullah masuk Islam. Tapi Abu Sufyan ini ketika sebelum masuk Islam, cara penentangan dia kepada Rasulullah ialah bukan melalui dia buat memek muka, bukan dia jeli lidah, bukan dia mengutuk Rasulullah, tak. Dia adalah respected person, individu yang ada karisma, pemimpin. Jumpa Rasulullah, dia hormat. Tapi belakang Rasulullah, dia adalah antara pemikir dia, kita jahanamkan Muhammad buat gini-gini. Ada orang begitu. Ada antaranya Al-As bin Wa'il ini. Jadi muka tak tahu malu. Jumpa Nabi, kutuk dia semacam dia. Dia tak ada maruah dengan orang. Itu Al-As bin Wa'il. Kadang-kadang teman-teman yang dikasih Allah, kita kan, selepas kita khatamlah baca tentang Rasulullah dan juga para sahabat, baca tentang Abu Bakar As-Siddiq, belajar tentang Umar, Uthman, sebagai sahabat-sahabat yang 10, sahabat-sahabat yang 313 Ahlu Badar, 10 yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah. Baca, kalau dah rasa bolehlah saya cadangkan berpindah kepada kenalilah tokoh-tokoh yang menentang Allah dan Rasul ni. Siapa dia? Al-As bin Wa'il, siapa lagi? Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah. Cuba kaji perangai mereka ni supaya, kenapa? Supaya kita minta simpang. Belajar seperti itu. Tak ikut perangai ni makhluk-makhluk ni. Abu Jahal lebih-lebih lagi. Takut kita ni ada perangai itu. Jadi kita belajar sebab apa? Nak buat sepadan. Ada sebahagian Abul Bukhturi, nama Abul Bakhtari, itulah namanya teman-teman. Seorang, dia ini tak masuk Islam, tapi dalam peperangan Badar Rasulullah pesan pada sebahagian sahabat, kalau jumpa Abul Bakhtari ini jangan bunuh. Sebab apa? Abul Bakhtari ini ketika di Mekah Rasulullah sebelum berhijrah, dia adalah antara individu yang tak suka kekerasan kepada Rasulullah dan para sahabat. Tak suka. Dia defend. Tengok kalau sahabat kena pukul, dia akan kenapa buat kena dihalang. Ketika pemulawan Bani Hashim dan juga Bani Abdul Manaf, berapa tahun, dia lah orang yang tak sabar nak mengoyakkan perjanjian tu. Dia tak boleh tengok. Tapi adakah dia masuk Islam? Dia tak masuk Islam. Dan apa yang berlaku ketika pengumpulan tentera-tentera musyrikin Quraisy dalam peperangan Badar? Dia join sekali. Dia daftar nama, bagi nama, join, memerangi umat Islam. Dia baik.
Tapi dia memilih untuk bersama dengan orang-orang tak baik. Dan lebih penting lagi, dia tak beriman kepada Allah dan Rasul. Dia defend Nabi Muhammad. Kalau ada orang nak menyakiti Nabi Muhammad, dia nampak dia tak lagi. Dan Rasulullah dalam peperangan Badar pesan, kalau jumpa Abul Bakhtari, jangan bunuh dia. Jadi ada seorang sahabat jumpa Abul Bakhtari. Mungkin kita pernah, saya pernah sebutlah kalau ini pada sahabat-sahabat. Jadi bila dalam peperangan itu sahabat dia bagi tahu, dia buat, aku Rasulullah pesan jangan bunuh kau. Dia kata, kenapa? Patut dia beritahu lah. Abul Bakhtari kata, aku ada seorang kawan ni, dia sekali dengan aku juga. Macam mana dengan dia? Adakah dapat jaminan daripada Muhammad supaya jangan dibunuh? Sahabat Nabi itu kata, tidak, kau saja. Jadi Abul Bakhtari kata apa? Kalau macam tu, tak payah, kita lawan sehingga kita tengok apa keputusan. Sebab apa dia kata? Ada sebagai riwayat pula kata dia, Abul Bakhtari kata, aku tak nak balik kota Mekah. Nanti orang perempuan Mekah dan juga kanak-kanak Mekah akan kutuk aku, kata aku kecut. Tengok orang yang bermaruah, berprinsip. Dia tak nak tinggalkan kawan dia, sehingga dia dikatakan Al-Jabal, orang yang bacul dan takut. Hebat tak? Hebat. Tapi hebat di kamp yang salah, berprinsip di bersama dengan orang yang salah. Jadi apa yang berlaku, dia dibunuh. Dan kita maklum bahawa hampir 70 orang daripada tentera musyrikin yang dibunuh dalam peperangan Uhud itu dicampak dalam satu lubang. Itulah teman-teman yang dikasih Allah. Jadi kita tengok antaranya Al-As bin Wa'il. Oh, ini memanglah, bacalah, tengok apa yang dibuat pada Nabi, apa yang dia cakap. Jadi setakat Al-Khabbab bin Al-Arad ni tak ada apalah bagi dia, tak ada apa. Dia kata, jadi Khabbab kata, Al-As ni ada hutang aku. Jadi fa'ataituhu ataqadahu, aku jumpa dia, aku minta dia bayar hutang. Ini selepas pada Islam. Faqala la, Al-As bin Wa'il, tak, aku tak bayar. Wallah, dia kata, demi Tuhan. Tapi dia sebut Allah ni, lafaz itu yang digunakan pakai, tapi bukan dengan mafhum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dia kata, demi Tuhan, la aqdika hatta takfura bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak akan bayar hutang kau sehinggalah kau kufur kepada Muhammad. Kalau kau kata kau kufur kepada Muhammad, aku bayar. Kalau kau tak kata, aku buat, aku tak nak bayar. Dengar macam tu, marahlah Khabbab. Khabbab pun jawab, lah, nak suruh aku hutang. Wallahi, demi Allah, dia kata. Jadi Khabbab pun balas dengan sumpah juga, demi Allah, la ukafiru bi Muhammad, aku takkan kufur kepada Nabi Muhammad hatta tamuta summa tub'ats, walaupun sehingga mati kemudian kau pun bangkit semula. Khabbab kata gitu kat dia. Jadi bila Al-As bin Wa'il dengar, dia jawab, ini orang kita kata jawab menganjing ni. Dia jawab, qala, dia kata, wa inni idza mittu, aku ni kalau aku mati, dia kata. Aku ni kalau aku mati, summa bu'istu, kemudian aku dibangkitkan semula. Dia tak beriman pun dengan hari akhirat. Al-As bin Wa'il jahat semua. Tapi dia kata, kalau aku mati kemudian aku bangkit semula. Dia kata apa? Jik tanya, kau datang jumpa aku, dia kata. Ada dalam masyarakat kita ini, kadang-kadang kita cuba nak berilmiah dengan dia. Dia jawab bodoh-bodoh gitu. Jawab bodoh-bodoh tu pada sebahagian orang, wih, padu jugalah jawab jawapan dia. Sebagai orang fikir lah, dengar jawab sedap, wih, padu jawapan. Padu tak padu, menepati syarat ke tidak. Jadi dia kata, dia tanya, kau datang jumpa aku, dia kata. Wali samma ma'alud walad, dia kata. Aku pada waktu itu, dia kata, bagi aku pada waktu itu, malun, aku ada harta, wawanan, aku ada anak. Sebab apa harta dan anak? Sebagaimana disebut ayat 77 tadi dah, la utayanna. Kalau kau jumpa dengan alladhi kafar, orang yang kufur, mana Al-As bin Wa'il, kata para ulama dia lah. Kau datang jumpa aku, dalam hadis ni disebut, kau datang jumpa aku ketika bangkit semula,
Aku ada anak, ada harta. Kenapa anak? Harta dan juga anak. Inilah dua benda, kalau kita lihat pada masyarakat jahiliyah, dua benda yang menjadi kebanggaan mereka. Termaaf sebut sahabat-sahabat dikasih Allah. Anak. Beberapa ramai di kalangan kita yang berkeluarga, antaranya apa? Anak. Sebab dengan anak itu kegembiraan hari. Itu balik kerja penat-penat tengok anak datang sikit. Jangan dibahas lompat atas kepala kita sebab. Tapi ni anak yang kecil-kecil lah, anak tu bangga lompat atas kepala lah, racing lah pula. Jadi anak-anak ni penyejuk hati. Dan masyarakat Quraisy berbangga terutama dengan anak-anak lelaki. Ramai anak. Rasa orang Melayu pun macam tu juga. Orang Melayu sebahagian orang Melayu. Jadi bila ramai anak lelaki, aku tengok dia berbangga dengan kesihatan fizikal dia. Itu dia. Tidak mandul, maknanya ada sifat kelakian yang sempurna. Atau mana-mana manusia itu, teman-teman dikasih. Kecuali mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diberi nikmat anak. Itu ujian Allah Ta'ala. Tapi manusia itu dia bangga dengan anaknya. Kalau kita lihat surah Nun sebagai contoh, ataupun surah Al-Qalam, lelaki yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah ditafsirkan oleh ulama beberapa ayat awal daripada surah Al-Qalam itu merujuk kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Pun sama perangainya, berbangga-bangga dengan kekayaan dan berbangga-bangga dengan anak yang ramai. Salah seorang anak beliau adalah Khalid bin Al-Walid, masuk Islam tapi bapa tak masuk Islam. Itu pun Al-Walid bin Al-Mughirah, seorang tokoh musyrikin Quraisy yang boleh juga kita baca kaji perangai macam mana supaya kita buat sepadan. Jadi dia kata masa tu aku balik pada Al-As bin Wa'il, dia kata aku masa tu aku ada harta, aku ada anak. Fa'utika, aku akan bagi ke kau. Kata Al-As bin Wa'il, ini memang apa, orang lemeng kata menganjing tak kaban. Allah Akbar. Jawab gitu. Dia bangkit esok. Aku masa tu kaya, harta banyak, ada anak. Aku datang ke bagi. Jawab macam tu. Lalu kata perawi mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat afara'aital ladzi kafar bi ayatina. Ayat 77 itu pun turun teman-teman yang dikasihi Allah. Ayat ini teman-teman yang dikasihi Allah, empat ayat ini menceritakan kepada kita tentang kafir ini yang kata para ulama tajrab Allah. Dia begitu berani, bukan setakat menentang Rasulullah, tapi berani menentang Allah bila dia mempelekehkan tentang kebangkitan pada hari akhir ataupun hakikat berlakunya apa yang disebut sebagai yaumul qiyamah. Berani dia, kata ulama, tajrab. Kemudian dia pelekeh pula, kata ulama, disebut dalam tayanna fil akhirah ma la walada. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata ulama dalam ayat seterusnya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kalla, bahkan diutarakan persoalan attala'a al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahada. Persoalan ini bukan nak tahu jawapan, tapi soalan ini disebut sebagai soal tafnid, hentikan dan membatalkan. Nak menafikan bahawa dua perkara ini berlaku pada lelaki yang bernama Al-As bin Wa'il ini. Herdik, Allah Ta'ala herdik ni. Adakah dia tahu perkara ghaib? Manusia mengetahui perkara ghaib, teman-teman yang dikasihi Allah. Muslim mukmin secara khusus ini melalui satu jalan sahaja, iaitu daripada lisan seorang Nabi dan Rasul. Itu sahaja. Jadi kalau ada mana-mana manusia mendakwa dia tahu perkara-perkara ghaib, perkara ghaib antaranya apa? Yang dari dulu lagi orang duk cari bila berlaku kiamat, itu perkara ghaib. Ataupun perkara ghaib yang berkaitan dengan individu, skala individu, bila dia mati. Walaupun ada pembahasan di kalangan orang-orang saleh, para alim ulama, orang-orang saleh, ada tanda-tanda. Orang saleh Allah Ta'ala beri tanda. Ini dah ada kita dengar para awliya Allah begitu.
diberi nikmat. Allah Ta'ala alam. Ya, teman-teman ini kasih Allah. Tapi secara umumnya dia tak tahu. Dia mati bila pun tak tahu. Mati kat mana pun tak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Itu perkara gaib. Allah Ta'ala saja yang tahu. Apatah lagi mengetahui nasib seseorang di akhirat. Kita ni teman-teman yang dikasihi Allah, yang secara zahir ni, alhamdulillah kita bersyukurlah. Nikmat Allah Ta'ala bagi bulan bersurau, sembahyang berjemaah, duduk majlis ilmu. Ada orang tak dapat nikmat ni. Mungkin dia nak datang malam-malam dah set up kan, nak pergi kuliah, nak dengar kuliah subuh, nak solat berjemaah, tapi mungkin Allah Ta'ala tak bagi nikmat. Dia terlajak tidur orang kali, kepenatan dan sebagainya, tak dapat. Tapi kita dapat. Ada orang tak ada langsung ni. Jadi memang tak dapat lah nikmat tu. Awal-awal lagi tak ada apa, esok seperti biasa lah. Dia bangun, pergi sana, pergi sini, buat aktiviti-aktiviti lain lah. Walaupun aktiviti itu berubah, harus lah, tak ada masalah. Pergi ride, naik basikal, naik bukit, surau depan rumah tak lepas. Tempat lain berkilo-kilometer sampai sarapan sana, sarapan sini boleh, tak ada masalah. Surau tu ya depan tu je, tak lepas. Kalau hari ni tak lepas, okey lah, tiap hari tak lepas. Tapi kita teman-teman yang dikasihi Allah, walaupun diberi nikmat zahir ini, kita tak tahu keadaan kita di akhirat bagaimana. Kita duk mengata orang-orang yang tak datang begitu. Kita tak tahu nasib bagaimana. Kita pun tak tahu. Allah Ta'ala tak mungkin ada kebaikan orang yang tak hadir itu buat lebih lagi daripada kita. Kita tak rasa kita bagus lah. Ya, aku ni pakai lubah lah. Ya, aku ni baca kitab lah. At-tala' al-ghaib. Adakah kita ini mampu melihat perkara ghaib, tahu nasib kita di akhirat? Jadi ayat-ayat ini nak mengajar kita tak tahu. Jadi kena ada dua perkara para ahli ulama sebut. Apa dia? Al-khawf wal-raja. Kena ada. Takut pada azab Allah Ta'ala. Wal-raja mengharapkan keampunan Allah Ta'ala. Takut pada neraka Allah Ta'ala, mengharapkan syurga Allah Ta'ala. Dalam keadaan kita tak tahu. Sepatutnya kalau kita lah kan, ya, kalau ada orang beli-beli hebat lah kan, ada surau, lubah gini, kita jawab hebat ke benda? Sebab saya rasa saya tak ada apa makna, tak ada jaminan di sisi Allah. Sebab tu saya buat benda tu. Saya tak tahu nasib saya di hadapan Allah Ta'ala. Walaupun saya dah pulang, tuan-tuan saya pulang, Allah Ta'ala tak terima amalan saya. Saya takut begitu. Adakah saya benar-benar ikhlas? Saya tak tahu. Sebab tu saya buat amalan-amalan itu. Kalau ada orang tu ngata kita dah perli, hebat dia, ni surau ni, gini-gini. Jawab, kita buat gini sebab kita tak tahu nasib kita. Saya tak tahu. Saya yakin saya banyak dosa. Sebab tu saya cuba buat amalan-amalan. Saya kadang-kadang orang sebut gitu, saya balas balik. Awak tak tahulah. Mungkin awak dah banyak pahala sebab tu awak tak mari surau. Bala juga sebiji. Saya sebab saya buat itu sebab saya yakin saya banyak dosa. Itu. Jadi ayat ini bagi tahu at-tala' al-ghaib. Ada orang mampu tengok ke ghaib, tahu. Dalam konteks Al-As bin Wa'il, dia jawab, dia confident, dia herdik Khattab bin Al-Arad. Allah Ta'ala ajar kita at-tala' al-ghaib, yakin ni tahu ke ghaib. Jadi at-tafni disebut ulama. Allah Ta'ala herdik dia, batalkan apa yang dia sangkakan, apa yang disebut. Amit takhadha inda ar-rahmani ada dibuat perjanjian dengan Allah Ta'ala. Kata ulama, ayyudkhalal mu'min al-jannah. Maknanya dia masuk bahawa dia akan masuk syurga. Ada perjanjian ke? Ada deklarasi daripada Tuhan ke? Kau masuk syurga? Tak ada. Satu-satu manusia ataupun insan yang mendapat jaminan itu para nabi, para rasul. Dan pada skala para sahabat yang disebut sebagai al-mubasysyaruna bil jannah, sahabat-sahabat yang diberi gembirakan dengan syurga. Itu Abu Bakar Siddiq. Ada hadis Nabi, tak salah saya, Nabi kata Abu Bakar di syurga, Umar di syurga, Osman di syurga. Nabi sebut itu.
Tapi cuba tengok, walaupun mereka diberi jaminan masuk syurga, adakah mereka dapat Nabi kata aku masuk syurga, dan salah. Ada, makin takut lagi ada. Abu Bakar Siddiq, bila kita baca sebahagian riwayat menyifatkan fizikal Abu Bakar Siddiq, katanya Abu Bakar Siddiq ni ada kesan kat sini, kat mata ni sampai ke pipi ni ada kesan. Kasratul buka, kata para ulama, banyak menangis. Ini ada ayat Quran tu, idhuma fil ghar saniyasnain, ketika mana mereka berdua dalam gua, mereka berdua. Siapa? Abu Bakar. Sepakat Umar mengatakan itu adalah Abu Bakar. Ada disebut dalam Quran, Allah Ta'ala sebut. Tapi masih lagi mengenangkan adakah Allah Ta'ala terima amalan. At-Tal'al ni mari apa? Individu mana-mana ni kata declare aku ahli syurga. Besok kau datang minta dengan aku, bawa bagi. Hakikatnya kata-kata dia itu bahawa kata-kata manusia tak beriman kepada hari akhirat sama sekali. Jadi Allah Ta'ala tanya ini untuk mengherdik sikap ala asbil wahid, teman-teman ini dikasih Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kalla sanaktubu ma yaqul. Hakikat dia apa? Kata para mufassirun, laisal amr maqal, sebenarnya bukanlah keadaan sebagaimana disebut oleh al-asbil wahid, tidak. Bahkan kamilah yang akan menjaga apa yang dia sebut, harta dia, anak-anak dia, dan kami akan memberi ganjaran pada itu di hari akhirat. Bila sebut ganjaran tu nampak macam positif kan, itu ubah sikit. Balasan, balasan itu dua, sama ada balasan yang baik ataupun balasan yang tak baik. Jadi kata ulama, fanujazihi bihi fil akhirah. Itu ayat berapa? Ayat 80, 79, 80, dua ayat akhirat. Kami akan tulis apa yang disebut, kami akan jaga benda yang disebut, maknanya harta dia dan juga anak-anak dia. Kamilah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami akan tambah azab pada dia. Itu hakikatnya. Jadi ayat ini secara jelas menerangkan manusia, ataupun tak disebut nama, tapi mengikut para ahli ulama adalah al-asbil wahid. Tapi dalam ayat ini memang menyifatkan lelaki yang kufur ini, yang sebut kaum-kaum ini tempatnya adalah di neraka. Allah. Walaupun ayat 4 ayat ini tak sebut al-asbil wahid, tapi para ahli ulama berdasarkan riwayat itu tak dia orang. Namun secara umum kita sebut lelaki yang ada sifat ni, yang sebut sebegini tempat dia di neraka. Itu Allah Akbar. Dan Allah Ta'ala mengatakan kami tambah wa namuddu lahu minal adabi madda, kami tambah berganda-ganda azab. Lalu bercanggah dengan apa yang dia duduk lekeh tu. Dia di dunia dia ada harta, di dunia dia banyak anak. Jadi dia fikir itulah indikator kepada kalau ada kebangkitan, aku mesti sama punya macam aku di dunia. Tak. Jadi dia jadi pengajaran pada kita juga, teman-teman ini kasih Allah. Jangan berfikir dengan pemikiran yang bersifat material. Material. Semua benda itu akan menjadi hujah ke atas kita kalau tidak digunakan dengan sebaiknya. Jadi kami akan beri dia azab yang berganda-ganda. Maka nama yatlubu minal madad bil wal walad, ganti apa yang dia sebut, yang dia dakwa bahawa dia akan dapat, maknanya ada anak yang ramai dan juga harta yang banyak di akhirat. Apa yang dia dapat adalah azab yang berganda-ganda. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhir ayat itu, ayat 80 itu, Allah Ta'ala sebut apa? Wa ya'tina farda, wa ya'tina farda, di akhirat ataupun yang paling final sekali, individu ini akan datang balik semula pada kami. Bahkan mana-mana makhluk bernama insan, mukallaf, begitulah keadaan, akan balik jumpa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kata ulama, farda, seorang diri. Bukan al-asbil wa'il sahaja, bukan lelaki dalam ayat ini sahaja, kita semua begitu. Kita tak ada rumah, tak ada piyah, tak ada kereta besar, tak ada harta, tak ada rumah, semua tak ada, isteri, anak-anak kita melahirkan diri daripada mereka. yauma yafirrul mar'u min akhihi, nafsi nafsi dia, tak nak beritahu. Farda ini
maknanya apa? La mala lahu, tak ada harta, kata ulama. Ada bawa duit, tak ada. Wala walada, dan tak ada anak juga. Kita ada 5 orang anak. Dia pun sibuk memikirkan diri dia. Wa ummihi wa abihi, melarikan ibunya dan juga ayah. Dalam hidup dunia ni, kalau ada orang sebut tentang ayah kita sebut tentang mak kita lagi lah pula. Tapi di akhirat tak ada, sebutlah siapa saja, kita tak beli. Wala walad mimma kana ma'ahu fi dunya, yang mana semua benda itu bersama dengannya di dunia. Kenapa begitu? Kata ulama, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala wa naslubuhu iyah, Allah Ta'ala akan tarik semua itu. Kita seolah-olah di dunia ini diberi hukum hakam pemilikan, di akhirat tak ada hukum pemilikan. Fa kaifa yatma'an nu'tih, jadi kami ambil benda semua. Macam mana lelaki yang kufur ini bercita-cita, maknanya mengangankan kami akan bagi, mana dia kita akan bagi. Kata ulama menguraikan ayat itu tadi. Itulah hakikatnya teman-teman yang dikasihi Allah. Lelaki ini, kata Allah Ta'ala, akan balik bertemu dengan Allah farda sawi. Tapi harta dan juga anak-anak itu, yang maknanya, yang dalam satu riwayat teman-teman yang dikasihi Allah, yatba'ul mayyit salah satu. Maknanya ayat ini ditafsir dengan beberapa riwayat lain. Walaupun ayat ini kata tak ada harta, tapi dari jenis lain ataupun bentuk lain, harta itu boleh bagi pulangan pada kita di dunia. Kalaulah harta itu dan anak-anak itu menepati syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Yatba'ul mayyit salah satu. Kita semua ingat ada 3 benda yang mengikut jenazah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, apa dia, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, dia pun gitulah. Keluarga dia, harta dia, dan juga amalan. 2 balik, 1 stay. Harta balik, kata anak datang bawa kereta yang kita beli untuk dia, datang baju-baju yang kita beli untuk anak. Bila kita di bumi kan, follow sekali lah harta. Anak ikut, keluarga ikut, sepupu sepapat semua ikut, dikubur. Tapi habis dah tutup, habis baca apa, talqin balik. Apa yang tinggal? Kata Rasulullah, amalu. Yang kekal adalah amalannya. Dan perlu kita ingat teman-teman, amalan ada 2, amal baik, amal jahat. Selalu kita fikir, amal baik kekal, amal jahat mesti juga. Jadi itu teman-teman, yakinah farda seorang ni, maknanya benda-benda material itu tak ikut sama. Tapi benda-benda material itu apabila digunakan pada jalan Allah ataupun bercanggah dengan jalan Allah, diikut sekali juga dari sudut maknanya dosa dan pahala. Gitu. Akhirnya teman-teman yang dikasihi Allah, soal baliknya kita bertemu dengan Allah berseorangan ini dah. Allah SWT sebut dalam surah Al-An'am ayat 94, menyamai ayat 80 daripada surah Maryam ini. Walaqad a'udzu billahi minasyaitonir rajim walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Kata Allah Ta'ala dah beritahu, kamu akan datang apa? Kamu akan datang jumpa aku juga. Kata Allah. Kita tak boleh buat apa. Kita semua akan menghadap Allah Ta'ala. Suka tak suka, apa sahaja dalam, itulah hakikat. Kita semua akan berdiri, dihukum ataupun diadili oleh Allah SWT. Allah Ta'ala sebut walaqad ji'tumuna furada, seorang-seorang. Semuanya seorang-seorang. Saya, sahabat-sahabat, tak kira lah apa title kita, apa pangkat ilmu kita, berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kamu akan balik jumpa aku macam mana, sebagaimana aku cipta kamu dulu. Dan Allah Ta'ala bagi wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum, dan kamu akan tinggalkan apa yang telah kami permudah untuk kamu. Jadi kamu itu khawwal, harta, anak, nikmat semua. Ayo teman-teman, tapi itulah di akhirat kelak begitu. Tapi kadang-kadang kalau kita tengok masa di dunia pun dah ada dah signal tu kan.
Contoh kita dulu kan Sambadi yang masih kerja. Lepas tu bila kita dah tak kerja, benda-benda yang kita dapat masa kita pegang jawatan kerja tu pula tak ada. Kita pun terasa dulu masa kita Sambadi tu kita sebut satu perkara, orang dengar, ya Tuhan, ya Tuhan. Lepas tu bila dah habis kontrak paling tidak, tak ada lah. Kadang-kadang lalu pun orang yang ya Tuhan tu no Tuhan dia tak tahu. Itu indikator awal. Masih di dunia lagi Allah Ta'ala tunjuk. Semuanya bertempoh dan sementara. Itu bila dah habis kontrak, tapi masih bekerja, bayar pula dah bencing. Dah bencing, tak ada, sama macam orang lain. Sama macam orang lain. Itulah teman-teman yang dikasihi Allah, beberapa perkara yang moga-moga menjadi pengajaran buat kita yang berkaitan tentang keimanan hari akhirat. Dan beberapa perkara yang telah disebut oleh para ahli ulama dalam menafsirkan 4 ayat daripada surah Maryam ayat 77 hingga 80. Cukup sekadar ini, saya mohon maaf kalau terkasar bahasa dan juga sudah pastinya atas keterbatasan ilmu. Moga-moga duduk kita dalam ilmu ini dikira sebagai ibadah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu. Allahumma ya rabbana faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filastin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurhum nasran mu'azzaza wa dammir a'da'ahum wa dammir al-yahud as-sahyuni ya rabbal alamin. Il'anhum ihzimhum ya Rabb, ihzimhum innaka antal jabbar wal qahhar wa innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.